Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penuh gemalai menghibur puteri, hamba Umay persembah diri. Terus bersama saya Umay Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 9 Mac 2023. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin akan didakwa di mahkamah esok. Difahamkan bekas Perdana Menteri itu dijangka akan berdepan 6 pertuduhan, 4 darinya berkenaan salah guna kuasa dan 2 kesalahan pengubahan wang haram. Pendakwaan akan dibuat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 serta Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001. Presiden Bersatu itu tiba di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada pukul 11.15 pagi tadi bagi memberi keterangan dipercayai berkaitan kes salah guna dana kerajaan Jana Wibawa. Lebih 100 individu hadir memberikan sokongan termasuk beberapa kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional, antaranya Ahli Parlimen Bersatu dan PAS, Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo, Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Naib Presiden Bersatu Datuk Dr. Razijidin serta beberapa pemimpin yang lain. Dalam perkembangan lain, Muhyiddin memfailkan permohonan untuk mencabar pembukuan akaun Parti Bersatu dan larangan perjalanan yang dikenakan terhadapnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau tidak terlibat dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tambah beliau adalah tidak adil untuk mendakwa siasatan itu bermotifkan politik memandangkan bekas Perdana Menteri itu belum didakwa. Tegasnya, jika semua kes pemimpin politik disiasat atau dihadapkan ke mahkamah dituduh bermotifkan politik, ia bermakna pihak berkuasa tidak lagi boleh mengambil tindakan andai ada pemimpin politik disyaki terbabit rasuah selepas ini. Bagaimanapun, beliau mengakui ada memberi arahan kepada semua agensi berkaitan termasuk SPRM dan Peguam Negara supaya bertindak terhadap kes yang disyaki ada kaitan dengan salah guna kuasa dan ketirisan dana kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dicabar untuk menyiasat semua dana parti politik di Malaysia termasuk UMNO. Ketua Armada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal berkata, tindakan itu perlu bagi membuktikan Anwar benar-benar adil dan tidak campur tangan dalam kes siasatan SPRM terhadap Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jelasnya, siasatan lanjut terhadap semua parti boleh meyakinkan rakyat untuk menilai keadilan Ahli Parlimen Tambun itu sekaligus menepis kedakwaan pemimpin berkenaan hanya mahu melumpuhkan parti politik yang mempertahankan hak orang Melayu. Dalam wawancara eksklusif bersama MMTV hari ini, beliau mendakwa keberadaan UMNO sebagai parti Melayu dalam kerajaan hari ini sebagai parti yang dicucuk hidung. Ahli Parlimen Machang itu memberitahu ia terbukti apabila UMNO melalui presidennya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memilih untuk mengabsahkan DAP dalam satu ceramah politik beliau sebelum ini. Sebaliknya, DAP memilih untuk tidak membuat perkara sama dan masih tidak memaafkan UMNO. Menilai kepada situasi itu, Wan Ahmad Faizal berkata ia memberi keyakinan bahawa pengundi Melayu akan mempertahankan Bersatu dan PAS sebagai gabungan parti yang membela nasib mereka. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang akan disiasat berhubung dakwaan ada usaha oleh Perikatan Nasional untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Beh Eng Lai berkata, siasatan akan dijalankan Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman. Beliau turut memaklumkan satu laporan polis telah dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi semalam sebelum laporan itu dipindahkan ke IPD Sentul untuk tindakan. Terdahulu, Angkatan Muda Keadilan AMK dan Pemuda Amanah Negara semalam membuat satu laporan polis bagi menggesa pihak berkuasa menjalankan siasatan terhadap Abdul Hadi berhubung isu berkenaan. Media sebelum ini melaporkan Abdul Hadi menjelaskan Perikatan Nasional berhak untuk meneruskan rancangan menumbangkan kerajaan perpaduan meskipun ada yang meremehkan perkara itu. Menyingkap gerbang informasi terkini, maklumat tepat, sahih dan diyakini. Kami sajikan berita dalam dan luar negara. Kupasan berita merentas dimensi tanpa sempadan. Bukan itu sahaja, berita eksklusif dan inklusif juga menjadi keutamaan kami. Kami hidangkan suatu perspektif berbeza
untuk membuka mata anda. Info tetap kami berikan tanpa perlu anda cari. Hanya terbaik buat anda. 5 hari seminggu setiap hari pada jam 6.45 petang. Tak perlu tunggu berita jam 8. Inilah saluran berita yang lebih pantas. Kita kembali lagi. Bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan menolak dakwaan beliau memukul dan curang kepada isterinya. Bercakap kepada utusan Malaysia, Musa memberitahu 3 rakaman video pertelingkahan membabitkan beliau dan isterinya yang tular di media sosial hanya perselisihan faham. Ditanya status dirinya dan wanita tersebut, Musa memberitahu mereka masih suami isteri, namun pengaduan akan dibuat pihaknya kepada Mahkamah Syariah mengenai kelakuan wanita itu terhadapnya. Menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa dan mahkamah untuk menjalankan siasatan. Tambahnya, beliau juga tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan ke atas pihak yang dilihat cuba untuk menjatuhkan reputasinya. Musa mengesahkan pihak polis juga telah mengambil keterangan beliau sehari selepas kejadian itu selain turut membuat pemeriksaan kesihatan selepas mengalami kecederaan di bahagian kepala. Seorang pekerja kontrak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Georgetown hari ini atas pertuduhan cubaan membunuh dengan mendatangkan kecederaan ke atas seorang anggota polis pada 1 Mac lalu. Tertuduh S. Ramesh, 33 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Muhammad Khalid Abdul Karim. Mengikut kertas pertuduhan, dia didakwa melakukan perbuatan cubaan membunuh dengan mendatangkan kecederaan kepada seorang anggota polis, Muhammad Azril Syamil Muhammad Hanafi, di sebuah rumah pada 1 Mac lalu. Perbuatan itu didakwa di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara maksimum 10 tahun dan denda serta jika ia menyebabkan kecederaan, maka tertuduh boleh dipenjara sehingga 20 tahun. Mahkamah kemudiannya membenarkan jaminan sebanyak RM5,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 11 April depan sebagai tarikh sebutan semula kes berkenaan. Lebih 60,000 penduduk terdiri daripada pekerja pengangkutan, pelajar dan guru mengadakan protes di sepanjang Jalan Raya Gris susulan nahas kereta api yang mengorbankan 57 nyawa itu minggu lalu. Protes terbesar yang diadakan sejak kerajaan memenangi pilihan raya pada 2019 itu didakwa kerana rangkaian perkhidmatan kereta api negara tersebut berdepan pengabaian, kekurangan pelaburan dan kekurangan kaki tangan selama bertahun-tahun. Keganasan tercetus seketika apabila sekumpulan penunjuk perasaan bertempur dengan polis rusuhan yang melepaskan gas pemedih mata ke arah orang ramai. Pada 28 Februari lalu, media melaporkan Athens dikejutkan dengan insiden 2 kereta api bertembung di antara bandar Athens dan Thessaloniki, Gris sehingga menyebabkan 57 penumpang maut dan puluhan cedera. Amerika Syarikat mengumumkan bantuan kemanusiaan berjumlah $26 juta bersamaan dengan RM117.4 juta khusus kepada pelarian Rohingya di Bangladesh dan serata lokasi di rantau Asia. Menurut jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat, Ned Price, peruntukan baharu tersebut membolehkan rakan kongsi kemanusiaannya terus menyalurkan bantuan serta menyelamatkan nyawa kepada komuniti terjejas di Myanmar dan Bangladesh. Tambah Price, dengan adanya dana berkenaan, ia menjadikan jumlah bantuan keseluruhan yang disediakan Amerika Syarikat kepada pelarian Rohingya kini berjumlah $2.1 bilion yang bernilai RM9 bilion sejak Ogos 2017. Pada Selasa lalu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memerlukan dana sebanyak $876 juta bagi memenuhi keperluan kemanusiaan pelarian Rohingya di Bangladesh. Berita ekonomi.
Di sebalik cabaran persekitaran ekonomi Malaysia pada tahun lalu, negara berjaya meraih RM264.6 bilion pelaburan yang diluluskan dalam sektor perkilangan, perkhidmatan dan utama pada 2022. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pelaburan melibatkan 4,454 projek itu dijangka bakal mewujudkan 140,370 peluang pekerjaan kepada rakyat di negara ini. Pelaburan langsung asing FDI dilihat kekal sebagai penyumbang tertinggi dengan RM163.3 bilion atau 61.7% daripada jumlah pelaburan tahun lalu, manakala pelaburan langsung domestik DDI pula telah menyumbang 38.3%. Tambah Zafrul, hal ini menunjukkan daya tahan negara baik dalam menghadapi landscape ekonomi yang mencabar sekaligus membuktikan Malaysia terus membangkitkan keyakinan dan kekal sebagai destinasi pilihan untuk pelabur global mencari peluang jangka panjang yang stabil. Sebanyak 174 negara telah melaksanakan GST. Mustahil negara-negara berkenaan melakukan kesilapan. Perkara itu disuarakan Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan dalam menjawab pertanyaan sama ada pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST akan memberi kesan kepada rakyat terutamanya golongan B40. Tambah Ahmad Maslan, pelaksanaan GST akan datang mampu menambah pendapatan negara sekaligus membolehkan lebih banyak usaha membantu rakyat khususnya untuk membasmi kemiskinan tegar kerana ia boleh menjadi cukai yang progresif. Walau bagaimanapun, kerajaan tidak menolak kemungkinan untuk melaksanakan cukai tersebut di tahun mendatang, namun seperti yang dibentangkan dalam Belanjawan 2023, kerajaan kekal tidak melaksanakan cukai itu, sebaliknya memperluaskan asas cukai kepada mereka yang lebih berkemampuan. Berita sukan. Penang FC berjaya membenam Kedah Darul Aman FC KDA FC sekaligus menghalang KDA FC untuk melangkah ke pusingan kedua Piala FA apabila tewas 3-4 dalam penentuan sepakan penalti di Stadium Darul Aman Alor malam tadi. Pada perlawanan malam semalam menyaksikan ketua pasukan tuan rumah Manuel Ot berjaya meletakkan KDA FC di hadapan seawal minit ke-8. Bagaimanapun, Penang FC berjaya menyamakan kedudukan 1-1 melalui jaringan Giovanni da Silva pada minit ke-21. Penang FC kemudian berjaya melakukan kejutan apabila berjaya menambah gol kedua pada minit ke-67 hasil jaringan Hassan sebelum Ot berjaya menjaringkan gol penyamaan untuk sang kenari. Perlawanan berlarutan ke penentuan sepakan penalti dan menyaksikan 4 pemain Penang FC iaitu Zhao Min Tun, Rafael Vitor, Muhammad Hadin Azman dan Muhammad Faris Shah Muhammad Rosli berjaya menyempurnakan tugasan yang diberi. 3 sepakan penalti pasukan hijau kuning melalui Hidalgo, Balotelli dan Jurabov berjaya menerjah gawang, namun tendakan Litak dan Seager berjaya dihalang Syafiq Afifi sekaligus mengecewakan penyokong tuan rumah. Dalam pada itu, Perak FC pula tersingkir dari saingan Piala FA 2023 apabila tewas 1-2 kepada Seri Pahang FC di Stadium Perak malam tadi. Masa depan Antonio Conte sebagai pengurus Tottenham Hotspur kini dilihat sama selepas kelab tersebut tersingkir dari Liga Juara-Juara. Tottenham yang beraksi dengan 10 pemain dilihat suka membolosi gawang AC Milan apabila perlawanan berakhir dengan seri tanpa jaringan. Pada aksi pertama terdahulu, Spurs tewas 0-1. Kepulangan Conte dilihat gagal menaikkan semangat pasukannya selain menerima ejekan penyokong selepas tamat separuh masa pertama kerana prestasi hamba pasukan yang gagal melancarkan sebarang percubaan sepanjang dalam tempoh 45 minit pertama. Tottenham bagaimanapun memaparkan aksi yang lebih baik pada babak kedua menerusi beberapa percubaan namun masih buntu untuk menembusi gawang Milan sehingga tamat 90 minit perlawanan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 10 Mac 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja pada saya, Umar Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.